golongan mu'allaf. Okey, apa itu dakwah? Dakwah dari segi umum, apa yang kita faham adalah penyampaian ataupun satu ajakan untuk kepada jalan Allah berlandaskan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi apa yang boleh kita faham di sini adalah dakwah itu satu seruan, satu penyampaian, satu ajakan kepada jalan Allah untuk kita mengetahui apa itu Islam, apa kandungan Islam, bagaimana untuk mengamalkan Islam, apakah kandungan rukun Islam yang 5, apakah kandungan rukun iman yang 6, berlandaskan kepada amal ma'ruf dan nahi mungkar. Amal ma'ruf membuat kepada kebaikan, nahi mungkar mencegah kepada kemungkaran. Mu'allaf, apa itu mu'allaf? Yang selalu kita dengar adalah Cina mu'allaf, India mu'allaf. Mu'allaf di sini bermaksud ataupun mu'allaf disebut sebagai saudara baru. Golongan-golongan ini golongan yang menukar pegangan agama ataupun menukar kepercayaan, maksudnya daripada agama lain kepada agama Islam, dengan sentuhan hidayah terhadap hati mereka. Golongan-golongan ini amat memerlukan tunjuk ajar ataupun perhatian untuk mereka mengenali Islam itu apa, bagaimana untuk mengamal dengan Islam. Mereka harus diberi tunjuk ajar yang khusus mengenai Islam secara berterusan, terutama dalam hal-hal agama ataupun dalam ibadat yang asas, sebagai contoh dalam solat ataupun bersuci, mandi, puasa dan sebagainya. Tapi masih ada setengah umat Islam di luar sana yang masih menganggap golongan-golongan mu'allaf ini adalah satu golongan untuk dipersendakan. Tugas kita adalah mengajak mereka untuk mengenal Islam, bukan untuk kita caci, bukan untuk kita hina, bukan untuk kita persenda, tapi untuk kita mendekati mereka. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku, aku mengajak manusia kepada jalan Allah. Kita di Malaysia ini, kita kena memperkenalkan Islam kepada orang ramai. Your God is Allah. It's not Jesus. It's not Holy Spirit. Your God is Allah. Ayat ini bersambung lagi. Aku menyeru ke jalan Allah ala basirah. Ala basirah bermaksud di sini dengan hujah. Apabila tidak cukup kita menyatakan Your God is Allah, tidak cukup dengan itu, kita harus bersertakan dengan apa? Dengan dalil, dengan rujukan, dengan bukti, supaya mereka mudah untuk mendalami Islam, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Islam. Bukan sekadar untuk mereka tahu yang Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tetapi mereka dapat tahu apa itu Islam dengan lebih mendalam. Oleh itu, kami akan menerangkan apakah metod dakwah ataupun pendekatan dakwah yang boleh kita laksanakan terhadap golongan-golongan mu'allaf, agar mereka ini dipimpin dengan betul, diberi tunjuk ajar yang khusus untuk mengenali Islam yang syumul, Islam yang sebenar, Islam yang sebetulnya secara mendalam, agar mereka dapat mengamalkan Islam dalam hidup mereka sepanjang hayat mereka bergelar seorang Islam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Abdul Fattah bin Ibrahim, nombor metrik 050894. Jadi saya akan mengupaskan sedikit mengenai pengajaran berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, kita boleh lihat bahawa dalam 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, Allah telah membuktikan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu bagi menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Ini bermakna membaca itu adalah kunci kepada ilmu kepengetahuan. Selain daripada itu, pembukaan wahyu dalam surah Al-Alaq ini juga telah menerangkan bahawa membaca ini adalah perkara yang harus dimiliki oleh semua umat manusia, khususnya umat Islam. Kemudian dalam rangka menyampaikan ilmu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah mengatur strategi dengan mengumpulkan para sahabat mereka di sebuah tempat di rumah sahabat baginda, iaitu Al-Arqam ibnu Abi Al-Arqam.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan Al-Quran dan memahamkan mereka tentang persoalan-persoalan agama yang mengelirukan mereka. Jadi kaedah yang pertama digunakan dalam Al-Quran adalah kaedah inquiry, yang mana dia menekankan penggunaan akal fikiran kita ke tahap maksimum bagi memperoleh, memahami serta mengaplikasikan setiap maklumat bersifat ilmu bagi tujuan kehidupan manusia. Seperti contoh dalam surah Al-Imran ayat 75, di situ kita dapat memahamkan bahawa kita akan menggunakan akal fikiran kita ke tahap yang lebih maksimum. Seterusnya, kaedah soal jawab. Al-Quran juga menggunakan kaedah ini bagi memberi keyakinan yang lebih mendalam dan juga boleh menenangkan fikiran kerana terhindar daripada keraguan. Nah, seperti contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 260, di situ kita dapat lihat di mana soal jawab di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim menanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimanakah Allah ini menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian kaedah yang ketiga adalah melalui kaedah terapan dan juga latihan. Jadi kaedah ini lebih kepada berbentuk amali, seperti perintah untuk mengerjakan solat, mengerjakan haji ataupun menunaikan zakat dan sebagainya. Kemudian kaedah yang terakhir adalah kaedah refleksi yang digunakan dalam Al-Quran, seperti contoh dalam surah Al-Imran ayat 190 hingga 191, yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda, iaitu kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, masa mereka duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan juga bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ayat ini memberi petunjuk bahawa manusia ini memberi respon terhadap kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bukan sahaja memberi akal kepada kita hanya untuk berfikir, malah kita juga memberi respon terhadap apa yang kita ketahui. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Seterusnya ialah kaedah pengajaran berdasarkan kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah contoh model terbaik yang patut diikuti oleh masyarakat untuk menyampaikan dakwah kepada golongan mu'alaf. Sabda baginda yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak memutuskan daku untuk menukarkan dan tidak pula sebagai mencari kesilapan dan keaiban orang lain. Sebaliknya Allah memutuskan daku sebagai guru yang memudahkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik untuk kita ikuti dalam menyampaikan dakwah kepada golongan mu'alaf. Terdapat 12 kaedah utama yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam usaha sebagai pendekatan dakwah. Kita pergi kepada kaedah yang pertama, iaitu kaedah beransur-ansur. Jadi kaedah beransur-ansur ini ialah Rasulullah SAW menitik beratkan kaedah beransur-ansur ataupun dalam bahasa Arabnya at-tadarruj dalam pengajaran baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam kaedah beransur-ansur ini Rasulullah melebihkan suatu perkara yang penting sebelum bergerak perkara yang penting seterusnya. Ataupun bahasa mudahnya Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu secara berperingkat. Secara berperingkat kerana Rasulullah SAW ingin para sahabat untuk memahami apa yang hendak disampaikan. Okey, jadi kita pergi kepada kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah variasi at-tamyi wa at-taghyir. Kaedah variasi ini adalah kepelbagaian cara dalam pengajaran. Jadi sekiranya Rasulullah SAW mengajarkan ilmu fiqh, Rasulullah SAW menggunakan amali ataupun perbuatan untuk memberi kefahaman kepada para sahabat. Sekiranya Rasulullah mengajarkan akidah kepada sahabat, maka Rasulullah akan menyampaikan melalui perkataan atau percakapan supaya sahabat-sahabat lebih faham.
Okay, jadi kita dapat lihat di sini bahawa metod ataupun cara variasi ini adalah dengan menyampaikan ilmu mengikut kesesuaian subjek. Okey, kita pergi kepada kaedah yang ketiga. Seterusnya ialah kaedah contoh teladan. Jadi contoh teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah mempengaruhi apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah akan menjadi ikutan kepada para sahabat. Kaedah ini memang mempunyai satu cara yang berkesan kerana Rasulullah SAW mempunyai kepribadian yang baik dan baginda adalah seorang Nabi yang sangat berkasih sayang dan merendahkan diri serta mengambil berat kepada sahabat dan sentiasa mencurahkan segenap tenaga dan setiap ketika dan keadaan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui contoh teladan haruslah diikuti oleh semua peringkat masyarakat. Kita pergi kepada kaedah yang keempat, iaitu kaedah aplikasi. Kaedah aplikasi ialah metod pengajaran secara terus menerus suatu perbuatan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat masalah agama. Beliau selalu memberi penjelasan dengan perbuatan. Antaranya, baginda mengajarkan tata cara wuduk, mengajarkan solat dan waktu solat, serta perbuatan-perbuatan yang lain dalam ibadah. Yang kelima ialah metod ataupun kaedah pengulangan. Rasulullah SAW baginda selalu mengulang apa yang dilakukan ataupun apa yang diperkatakan untuk memberikan kefahaman yang mendalam dan boleh diingati sebagai rujukan kepada para sahabat dalam usaha untuk melakukan ibadah atau memberi kefahaman kepada orang lain. Okay. Yang keenam ialah metod penilaian at-taqyim. Metod taqyim ini memerlukan Rasulullah SAW untuk bertanyakan soalan dan soalan ataupun ilmu bagi menguji kecerdikan dan pengetahuan para sahabat. Jika dilihat pada keadaan semasa hari ini, metod penilaian pada pelajar boleh dilaksanakan dalam pelbagai bentuk, sama ada ia bersifat ujian bertulis, ujian lisan, ujian amali atau praktikal, kaedah latihan dan pemantauan selain pemerhatian langsung yang boleh dilakukan terhadap pelajar. Okay, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kebanyakannya telah diaplikasikan pada kehidupan seharian pada hari ini ataupun kaedah pengajaran yang dilakukan pada hari ini. Jadi jelaslah di sini bahawa Rasulullah SAW adalah seorang role model yang baik untuk kita ikuti dalam usaha untuk menyampaikan dakwah kepada golongan mu'alaf. Pengajaran berdasarkan kaedah Rasulullah SAW. Metod yang ketujuh iaitu metod dialog, dalam bahasa Arab iaitu al-hiwar. Dialog merupakan antara kaedah pengajaran yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu an. Maksudnya daripada seorang lelaki daripada kaum Khas'am. Beliau berkata, aku datang kepada Nabi SAW dan baginda sedang bersama beberapa orang sahabat baginda. Aku berkata, adakah kamu yang mendakwa sesungguhnya kamu adalah utusan Allah? Sabda baginda, ya. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Sabda baginda, beriman kepada Allah. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Sabda baginda, menghubungkan silaturahim. Kemudian aku bertanya lagi, apa lagi selepas itu wahai Rasulullah? Jawab baginda, menyuruh kepada melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala? Jawab baginda, menyekutukan Allah. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab baginda, memutuskan hubungan silaturahim. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Sabda baginda, menyuruh melakukan kemungkaran dan melarang daripada melakukan kebaikan. Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan Rasulullah SAW amat meraihkan keadaan, keperluan dan suasana orang yang bertanya. Metod ke-8 iaitu kiasan. Dalam bahasa Arab al-qiyas. Rasulullah SAW pernah membuat kiasan terhadap para sahabat dan memberikan alasan mengenai hukum tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maksudnya
Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang wanita daripada bangsa Juhainah datang menemui Nabi. Lalu ia berkata, sesungguhnya ibuku bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak melakukannya sehinggalah meninggal dunia. Adakah aku boleh menunaikan haji untuknya? Sabda baginda, boleh lakukan haji untuknya. Apakah pandanganmu? Sekiranya ibumu mempunyai hutang, apakah kamu akan melunaskannya? Ya, jawab perempuan tersebut. Maka sabda Nabi, lunaskanlah hutang dengan Allah, kerana sesungguhnya hutang Allah adalah lebih selayaknya ditunaikan. Berdasarkan hadis tersebut, membuktikan kepada kita bahawa bagaimana konsep al-hikmah telah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan sesuatu ilmu. Metod ke-9 iaitu metod targhib wa tarhib. Targhib berasal daripada perkataan raba, bererti menyenangi, menyukai dan mencintai. Manakala istilah tarhib pula berasal daripada perkataan rahaba, yang bererti menakut-nakutkan atau mengancam. Maka tarhib boleh difahami dengan maksud ancaman dan hukuman. Uslub targhib wa tarhib ini dimulai dengan memberi galakan melalui pemberitahuan tentang kebaikan Islam. Ganjaran pahala dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disusuli dengan penjelasan tentang azab dan akibat bagi sesiapa yang melakukan keingkaran dan kerosakan. Kombinasi seperti ini perlu untuk menambahkan ketakwaan manusia dengan melahirkan rasa takut, gentar dan gurun dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Metod ke-10 iaitu metod perumpamaan, amsal dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia dalam pelbagai bentuk dan kaedah. Antaranya ialah metod perumpamaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan sembahan orang kafir seperti sarang lebah. Maksudnya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 41, misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung-pelindung, yakni yang diharapkan pertolongannya adalah seperti laba-laba yang membuat sarang untuk menjadi tempat perlindungannya. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang sehabis-habis reput ialah sarang laba-laba. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat perumpamaan orang-orang yang memohon perlindungan selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah sama seperti laba-laba yang membuat sarang. Sedangkan sarang laba-laba merupakan tempat tinggal yang paling lemah. Perumpamaan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala dan sebagainya. Metod yang ke-11 iaitu metod nasihat. Agama Islam itu sendiri ialah nasihat. Antara metod utama yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah pengajaran, ialah dengan menggunakan kaedah nasihat dan memberi peringatan. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Zariyat. Maksudnya, dan janganlah kamu adakan Tuhan yang lain bersama Allah, yakni dalam kepercayaan kamu. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Surah Al-Zariyat ayat 55. Teknik nasihat dan memberi peringatan merupakan teknik yang paling mudah untuk dilaksanakan. Namun begitu, ia perlu juga melihat kepada suasana dan tempat yang sesuai. Nasihat yang sesuai dan disampaikan pada masa yang sesuai akan memberi kesan yang mendalam dalam jiwa masyarakat. Metod yang ke-12 iaitu metod yang terakhir, iaitu metod kisah dan ibrah. Kisah dan ibrah merupakan metod yang biasa digunakan dalam kaedah pengajaran kita pada hari ini. Begitu juga baginda Rasulullah SAW yang juga pernah menggunakan metod kisah dan cerita dalam penyampaiannya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengajar para sahabat tentang kisah-kisah atau peristiwa yang berlaku pada umat-umat terdahulu untuk dijadikan ibrah dan pengajaran kepada umat pada hari ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maksudnya kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Hud ayat 120. Jadi kesimpulannya menunjukkan bahawa perlunya kita sebagai pendakwah menggunakan beberapa pendekatan yang kami sebutkan tadi, khususnya ketika menjalankan aktiviti dakwah dan ketika melaksanakan sesi pengajaran.
Ini kerana pendekatan-pendekatan yang dibincangkan ini adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ia sangat relevan untuk dilaksanakan sepanjang zaman dan kepada golongan mana sekalipun. Jadi itu saja daripada kami. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.